Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi. Untuk hari ini, kita sama-sama dalam rancangan pentaksiran sumatif dan pastinya kita akan bawakan seorang tetamu yang cukup hebat, cukup istimewa. Siapakah beliau? Kita saksikan dulu profil tetamu kita. Baik, sekarang ni Irfan ingin persilakan tetamu kita pada hari ini, Dr. Ibrahim bin Muhammad Zain, Timbalan Pengarah Peperiksaan Kanan Kluster Produksi Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam Irfan, apa khabar baik? Sihat Alhamdulillah nampaknya. Alhamdulillah. Dr. Kacak bergaya bersama kita untuk pentaksiran sumatif episod kali ini. Dan untuk itu kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat. Kita persilakan Cikgu Suhaili Abdul Ghani dari SK Pendidikan Khas Jalan Batu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terima kasih Cikgu untuk bersama kami hari ini. Jadi Dr. Ibrahim, hari ini kita dalam rancangan pentaksiran sumatif, pastinya kita akan bawakan diskusi berkaitan dengan pendidikan di negara kita. Jadi apa kata Doktor? Kita mulakan sekarang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat para penonton yang dihormati sekalian. Terima kasih Irfan. So, hari ini kita berpeluang untuk mendengar sedikit sebanyak tentang dasar dan pemerkasaan PBS, dan saya nak memberikan fokus kepada nanti ujian akhir sesi akademik. Untuk pengetahuan semua penonton, pada 28 April 2021, Mesyuarat Jemaah Menteri telah memansuhkan ujian pencapaian sekolah rendah mulai tahun 2021. Dan serentak dengan itu juga pemerkasaan pentaksiran berasaskan sekolah juga diperkenalkan, diperkasakan dan dipatuhi mulai tahun 2021. Seterusnya, pada 1 Jun 2022, Mesyuarat Jemaah Menteri juga telah memansuhkan pentaksiran tingkatan 3 ataupun dikenali sebagai PT3. Susulan itu juga, KPM akan memperkasakan pelaksanaan PBS. Okay, seterusnya, kita lihat bahawa ekoran daripada pemansuhan kedua-dua UPSR dan juga PT3, Lembaga Peperiksaan telah mengeluarkan surat siaran Lembaga Peperiksaan Bilangan 1 2021 tentang pemansuhan UPSR dan juga pemerkasaan PBS mulai tahun 2021. Begitu juga pada tahun 2022 juga Lembaga Peperiksaan telah mengeluarkan surat siaran Bilangan 2 2022 dengan tujuan yang sama, iaitu pemansuhan PT3 dan pemerkasaan PBS. Mulai juga pada tahun ini, iaitu tahun 2022. Okey, serentak dengan itu, kita sudah lama diperkenalkan dengan pentaksiran bilik darjah atau PBD. Dalam PBD, untuk pengetahuan semua, kita ada formatif dan juga PBD sumatif. Okey, PBD formatif ada dua. Tuan-tuan dan puan, pentaksiran untuk pembelajaran ataupun kita kata sebagai assessment for learning. Yang ini ialah apa yang guru telah buat selama ini dalam bilik darjah, seperti latihan harian yang diberikan, tugasan-tugasan mingguan yang telah diberikan oleh guru kepada murid-murid kita, serta soal jawab, perbincangan yang dilaksanakan semasa PDP berlangsung. Itu adalah pentaksiran untuk pembelajaran. Di satu lagi ialah PBD formatif, ialah pentaksiran sebagai pembelajaran ataupun assessment as learning. Okay, yang ini ialah pentaksiran yang bersifat kendiri, di mana murid-murid boleh membuat refleksi tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru dalam kelas. Dan juga kadang-kadang tu pentaksiran ini boleh juga dilaksanakan oleh kawan-kawan ataupun oleh rakan sekelas mereka tentang diri kita. Sebab itu istilah pentaksiran itu agak luas, bukannya ujian atau peperiksaan. Okey, di satu sudut yang lain, PBD ada satu ialah tentang sumatif. Sumatif ialah pentaksiran tentang pembelajaran. Di mana yang ini ialah assessment of learning. Biasanya cikgu-cikgu akan beri di akhir sesi pembelajaran ataupun di akhir sesuatu kurikulum itu telah tamat. Seperti ujian bulanan,
dan juga peperiksaan akhir tahun. Jadi di sinilah saya ingin memperkenalkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia akan memperkenalkan ujian akhir sesi akademik sebagai memperkasakan lagi PBD dan juga PBS yang akan ditaksir mulai tahun 2022 dalam sesi akademik 2022 dan 2023. Jadi ujian akhir sesi akademik ini ialah merupakan ganti kepada peperiksaan akhir tahun yang sedia ada. Okey, kenapa kita mengatakan bahawa kita nak memperkasakan PBD? Samalah hasratnya dengan memperkasakan PBS. Sebab PBD adalah sebahagian komponen daripada PBS. Yang pertama, kita nak memperkembangkan lagi pencapaian dan juga potensi murid kita. Di mana melalui ujian akhir sesi akademik ini, setiap tahun daripada tahun 4, 5 dan 6 sekolah rendah dan juga di tingkatan 1, 2 dan 3 sekolah menengah, kita akan semak mereka dari segi potensi, pencapaian dan juga perkembangan murid. Dari segi penguasaan dalam mata pelajaran tertentu. Yang kedua, kita nak memberi autonomi kepada pihak sekolah di mana pihak sekolah akan melaksanakan pentaksiran ataupun ujian akhir sesi akademik ini secara tersendiri, menyediakan jadual sendiri dan melaksanakannya dengan peraturan dan juga peraturan yang disediakan sendiri oleh pihak sekolah, bukannya dikawal oleh kementerian ataupun pihak lain. Yang ketiga, kita nak memperkasakan PBS melalui ujian akhir sesi akademik ini, nak menaik tarafkan atau mengiktirafkan profesional keguruan. Di mana guru-guru kita mampu menyediakan instrumen ataupun kita kata soalan-soalan yang berkualiti melalui sistem yang saya akan perkenalkan nanti. Di situlah kita nampak guru kita sangat berpotensi, sangat berkemahiran dalam menyediakan instrumen ataupun item ataupun kita kata soalan-soalan dalam ujian akhir sesi akademik. Dan yang akhirnya melalui penambahbaikan PBS ini, kita nak memperkasakan lagi instrumen yang sebagaimana saya sebutkan tadi. Baik. Berbeza dengan yang dulu. Yang keduanya sistem. Kita akan menggunakan satu sistem dari segi membina item dan juga pelaporan dan sebagainya. Begitu juga dengan pengoperasian yang kita akan bincangkan sekejap lagi. Dan juga jelas sekali pelaporan PBS itu akan ada pelaporan dalam bentuk PBD formatif dan juga PBD sumatif. Itu yang kita kata nak memperkasakan lagi PBS melalui PBD dan ujian akhir sesi akademik. Baik, terima kasih Dr. Ibrahim. Irfan ada soalan kepada doktor. Apakah yang akan diukur dalam ujian akhir sesi akademik sebenarnya? Okey, di dalam ujian akhir sesi akademik, kalau kita lihat, kita tengok PBD. Dia ada dua. Satunya ialah formatif dan satu sumatif. Betul. Dalam ujian akhir sesi akademik, dia bersifat PBD sumatif. PBD sumatif ini adalah di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ataupun di akhir sesi akademik. Apa yang diukur adalah kemahiran kognitif. Kognitif ataupun intelektual murid-murid sekolah itu. Bukannya dari segi tingkah laku, sikap, sahsiah, itu sudah diukur semasa PBD formatif. Oh, baik. Jadi ada beza. Ada beza. Di sini kita di hujung pengajaran pembelajaran ataupun di hujung tahun, di hujung sesi akademik, yang diukur adalah pencapaian ataupun kognitif intelektual murid. Baik. Penguasaan mereka dalam mata pelajaran yang mereka belajar selama setahun. Itu yang diukur, Irfan. Okey. Baik, terima kasih doktor atas penerangan yang telah diberikan. Okay. Kita sudah jelas bahawa telah berlaku pemansuhan terhadap UPSR dan juga Peti 3 dan kita KPM telah pun mendatangkan ujian akhir sesi akademik untuk sama-sama kita berjaya dalam peperiksaan nanti. Jadi, mungkin doktor ada lagi sedikit perkongsian untuk segmen pertama ni. Okey, kalau kita tengok di paparan murid yang terlibat, tidak semua murid yang terlibat. Betul. Itulah kalau kita kata kalau ujian ataupun dulu kita kata peperiksaan akhir tahun, semua murid terlibat. Tetapi untuk ujian akhir sesi akademik, sememangnya yang dikawal ataupun yang kita perkasakan adalah pada murid tahun 4, tahun 5, tahun 6. Okay, ataupun rendah. Kita kata tahap 2 di sekolah rendah. Dan pada murid tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 di sekolah menengah rendah. Namun begitu, bagi kelas-kelas lain ataupun tingkatan-tingkatan lain,
mereka tetap akan menduduki ujian ataupun peperiksaan yang dikendalikan oleh pihak sekolah sendiri. Baik. Cuma bagi 3 tahun sekolah rendah dan 3 tahun sekolah menengah ini yang kita perkasakan di peringkat kementerian. Dan dilaksanakan juga bersama-sama dengan ujian-ujian lain di sekolah pada akhir tahun. Baik, terima kasih Doktor atas perkongsian yang diberikan. Sudah jelas di situ dan jadi kita ingin berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM, Pentaksiran Sumatif. Inilah dia pentaksiran sumatif di saluran Didik TV KPM bersama saya Irfan dan tentunya Irfan bersama dengan Dr. Ibrahim pada hari ini. Kita akan teruskan perbincangan dengan pengoperasian dan sistem penyediaan instrumen. Silakan Doktor. Terima kasih Irfan. Jadi kita teruskan perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan pengoperasian dan sistem penyediaan instrumen untuk ujian akhir sesi akademik. Okey, dalam penambahbaikan PBD sumatif, sebagaimana yang saya jelaskan sebelum ini, kita ada pentaksiran yang berupa satu pentaksiran sumatif di akhir pada sesi akademik menggantikan peperiksaan akhir tahun sebelum ini. Pertama. Yang keduanya, untuk ujian akhir sesi akademik ini, kita akan menyediakan bank soalan yang banyak untuk memastikan bahawa murid-murid dan setiap sekolah di Malaysia, sekolah rendah dan sekolah menengah mendapat bekalan yang mencukupi dan juga kita harapkan instrumen ini dapat digunakan pakai sebaik-baiknya. Yang kedua. Yang ketiganya, dari segi pembinaan instrumen ini, kita pihak sekolah boleh menjana instrumen sendiri nanti. Itu keistimewaan bagi ujian akhir sesi akademik. Dan juga pelaksanaan ujian ini boleh berlaku di sekolah mengikut kesesuaian sekolah yang dikatakan lebih fleksibel dari segi tempoh pelaksanaannya. Walaupun begitu, kementerian akan berikan tempoh sesuai kepada setiap sekolah untuk melaksanakannya lah. Adakah sekolah wajib mengikuti ataupun boleh mengikut flexibility? Okey, sekolah boleh mengikuti flexibility dalam tempoh yang kita berikan. Baik. Sebab penjanaan instrumen itu akan berlaku dalam tempoh yang kita berikan itu. Terima kasih, Doktor. Okey, terima kasih Irfan atas soalan yang dikemukakan. Dari segi instrumen, kita dapat janakan melalui satu sistem iaitu aplikasi pengumpulan dan pemasangan instrumen ataupun APPI, sama ada instrumen ataupun panduan penskoran. Dua-duanya boleh dijana nanti oleh pihak sekolah. Manakala ujian akhir sesi akademik akan terlibat ialah 20 mata pelajaran di peringkat menengah rendah dan 5 mata pelajaran di peringkat sekolah 20 mata pelajaran menengah rendah dan 5 mata pelajaran di peringkat rendah. Tahap 2. Tahap 2, iaitu tahun 4, 5 dan 6. Kemudian, jenis ujian yang kita akan perkenalkan adalah hanya dalam bentuk ujian bertulis sahaja. Manakala komponen lain yang dilakukan adalah di peringkat sekolah sendiri. Peringkat guru-guru dengan murid mereka sendiri dalam PBD dan juga dalam ujian-ujian yang sama dengan ujian akhir sesi akademik. Okey, pentadbirannya sebagaimana saya sebut tadi juga ialah tempoh akan ditetapkan oleh kementerian, tetapi di jadual peperiksaan ataupun jadual ujian itu akan diselaraskan di peringkat sekolah masing-masing. Okey, inilah paparan tentang mata pelajaran menengah rendah. Kita ada 20 mata pelajaran yang akan terlibat dengan ujian akhir sesi akademik, di mana instrumen dan juga panduan perskoran akan dijana mengikut mata pelajaran ini dan yang ada di sekolah masing-masing. Untuk pengetahuan semua penonton bahawa tidak semua sekolah ambil 20 mata pelajaran. Kita pun faham. Jadi beberapa sekolah akan ambil beberapa mata pelajaran dan juga akan ambil mata pelajaran yang ada di sekolah itu sahaja. Itu ialah konsep ujian akhir sesi akademik. Okey, seterusnya kita lihat juga mata pelajaran sekolah menengah rendah. Namun begitu, mata pelajaran ini, contoh hifz Al-Quran itu akan ditaksir oleh pihak sekolah masing-masing dalam pentaksiran mereka di sekolah.
Itu lain sikit daripada ujian akhir sesi akademik. Manakala bagi seni muzik, seni visual, seni tari dan seni teater, ini mata pelajaran yang akan ditaksir berterusan. Atau kita kata tadi PBD formatif, berasas kepada DSKP di sekolah seni. Di sekolah seni. Sekolah seni ini. Sekolah seni Malaysia akan menggunakan mata pelajaran ini untuk mereka. Okey, seterusnya kita ada mata pelajaran sekolah rendah. Ataupun kita tahap 2, tahun 4, 5 dan 6 tadi ialah kita nak bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains. Ini 4 mata pelajaran utama sebagaimana dalam UPSR yang lalu. Tetapi kita tambah satu lagi mata pelajaran, Irfan. Iaitu sejarah. Iaitu mata pelajaran sejarah. Kenapa sejarah kita pentingkan? Kita masuk dalam ujian akhir sesi akademik supaya ada kesetaraan di peringkat kementerian. Tujuannya adalah sebab sejarah ini kita nak memupuk jati diri pelajar kita. Sangat penting pada saya untuk kita kata semangat patriotik dan ini baru kemerdekaan dan sebagainya. Dan mata pelajaran ini adalah wajib lulus di peringkat SPM. Kelak mereka akan naik ke tingkat sekolah menengah dan sekolah menengah atas mengambil mata pelajaran sejarah dalam peperiksaan SPM. So kita prepare murid kita daripada peringkat awal lagi dari segi mata pelajaran yang penting ini. Okey, seterusnya ini satu pelaporan. Pelaporan dalam ujian akhir sesi akademik tidak lagi menggunakan pakai pelaporan berbentuk grade ataupun ABC, markah ABC dan sebagainya. Kita guna tahap penguasaan. Jadi setiap tahap penguasaan kita ada 6. Tahap penguasaan 1, 2, 3 sampai 6 diikuti dengan penyataan deskriptif ataupun deskriptor. Kita nyatakan bahawa setiap tahap penguasaan itu ada beza. Tahap 1 sampai tahap 6 itu dibezakan dengan deskriptif atau deskriptor yang kita akan sediakan bagi semua mata pelajaran yang ada yang kita perkenalkan tadi. Baik. Okey, kita pergi pula kepada peranan. Ini peranan JPN dan juga PPD, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah kita. JPN dan PPD akan menerima surat makluman yang akan dikeluarkan oleh kementerian berkaitan dengan ujian akhir sesi akademik. Khususnya pihak JPN dan PPD digalakkan untuk melaksanakan latihan di peringkat negeri dan juga daerah kepada guru, khususnya dalam aspek pembinaan instrumen ataupun item. Sebab kerana kita sebut tadi kita perkasakan sekolah. Dan juga kita nak memertabatkan, mengiktiraf peranan guru itu dalam profesi keguruan. Maka kita perkasakan itu dari segi peranan JPN dan PPD-nya. Dan JPN dan PPD berperanan juga memastikan semua sekolah boleh muat turun atau download semua instrumen kita dan juga panduan penskoran. Ini yang kita bagi tugaslah sikit kepada PPD kita dan JPN dalam konteks ujian akhir sesi akademik. Dan pihak PPD dan JPN juga boleh melakukan pemantauan bagi menjamin kualiti. Okey, seterusnya peranan pengetua dan guru besar juga, mereka di sekolah-sekolah akan menerima surat makluman daripada JPN dan juga PPD memuat turun jadual kerja dan juga garis panduan untuk pengurusan dan pentadbiran. Kemudian pihak pengetua dan guru besar memastikan pelaksanaan mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah sendiri. Ini istimewa. Dan yang ketiga, memastikan pendudukan dan pentadbiran dan setiap usaha peperiksaan memuat turun instrumen dan panduan persekoran daripada sistem kita, aplikasi APPI tadi. Okey. Dan juga sebagaimana JPN dan PPD, peranan pengetua guru besar juga perlu menjamin kualiti dari segi pelaksanaan di peringkat sekolah masing-masing itu. Okey, kita pergi lagi jurukanan pentadbiran, merancang jadual waktu. Sebagaimana kita sebut tadi awal, jadual waktu ujian ini, ujian akhir sesi akademik, dilaksanakan di sekolah dan disediakan di sekolah. Maka pengoperasiannya pihak sekolah yang uruskan, begitu juga SUP akan muat turun. Okey, instrumen dan juga garis panduan. Saya dah sebutkan tadi, guru mata pelajaran pula. Ini penting, guru-guru kita yang terlibat dengan ujian akhir sesi akademik, mereka bertugasnya ialah memeriksa kertas jawapan. Tidak lagi mengumpul skrip dan hantar ke kementerian untuk diperiksa. Jadi sekolah masing-masing dapat selesaikan tugas itu. Khususnya dapat melaksanakan penyelesaian skor. Guru-guru digalakkan menyeraskan skor antara kelas-kelas atau tingkatan-tingkatan di sekolah masing-masing supaya kita ada penyelarasan
dan juga kualiti dari segi perskoran. Dan yang ketiga, peranan guru mata pelajaran ialah merekod skor atau markah ke dalam sistem yang kita akan sediakan nanti. Ini satu pembaruan yang kita akan kemukakan, yang barulah yang ada nanti kita akan kemukakan. Okey, seterusnya, garis masa pelaksanaan. Ini penting kepada rakan-rakan sekolah, guru, murid dan juga ibu bapa. Okey, pada bulan Januari tahun 2023, pada minggu yang kedua, pihak sekolah boleh muat turun dan mencetak soalan-soalan mengikut mata pelajaran yang ada di sekolah, mengikut bilangan murid atau calon yang ada di sekolah, mengikut tahun 4, 5, 6 dan 1, 2 dan 3. 1, 2 dan 3. Yang kedua, pentadbiran ujian boleh dimulakan pada minggu ketiga dalam bulan Januari dan seterusnya lah pada seminggu itu, dan pada minggu yang keempat Januari 2023 boleh muat turun panduan perskoran. Jadi lewat sikit daripada soalan. Supaya kita tidak berlaku kebocoran dan sebagainya. Kemudian pemeriksaan berlaku, kertas soalan, kertas jawapan murid itu diperiksa oleh guru-guru sehinggalah pada minggu pertama bulan Februari kita bagikan. Itu tempoh dia. Manakala pada minggu kedua dan ketiga Februari, guru perlu masukkan markah atau skor tadi ke dalam sistem yang kita sediakan. Okey. Sistem penyediaan instrumen kita ada tadi saya sebut aplikasi pengumpulan dan pemasangan instrumen APPI. Item disumbang oleh guru, dikawal mutu oleh panel berkepakaran yang nama dia ialah ketua penyumbang item dan pegawai di kementerian. Instrumen ini berkualiti tinggi dan of course ada dijana melaluinya berdasar kepada jadual spesifikasi ujian yang kita sediakan dalam sistem, dan instrumen ini insya-Allah berbeza antara sekolah tapi setara dan standard. Itu yang dikatakan sebagai berkualiti tinggi. Okey, proses dalam APPI yang berlaku dalam sistem pembinaan instrumen itu ialah KPM akan menetapkan format, jadual spesifikasi ujian dan standard instrumen. Ketua penyumbang item yang kedua itu dan PI ataupun penyumbang item akan menyumbang item mengikut jadual spesifikasi item. Dan pegawai subjek di kementerian dan juga ketua penyumbang item akan menilai dan mengesahkan item bagi memastikan item itu boleh diguna dan dijana di peringkat sekolah. Of course, kita ada sedikit pembayaran nanti kepada panel-panel kita yang item mereka telah disahkan dan diterima oleh kementerian. Dan akhirnya SUP memuat turun instrumen dengan pengawasan guru besar dan pengetua serta penekanan pentadbiran. Okey. Di sikit paparan saya nak tunjukkan bahawa boleh di sini ya. Di peringkat atas ini ialah paparan menunjukkan ketua penyumbang item boleh masuk ke dalam sistem dan ketua penyumbang item boleh menilai item-item yang telah dibina pada awalnya oleh guru mata pelajaran. Kemudian di bawah ini ialah paparan yang menunjukkan setiap usaha peperiksaan sekolah boleh download, muat turun instrumen atau soalan-soalan yang terlibat dengan ujian akhir sesi akademik sahaja. Jadi instrumen yang ada sahaja di sekolah itu yang dipaparkan. Baik. Okey. Dan diberi tempoh bila tarikh aplikasi ini dibuka dan bila tarikhnya ditutup. Supaya itu yang dikatakan awal tadi, kita ada juga masa yang diberi, bukannya bebas untuk kita laksanakan ujian ini. Ikut masa juga. Ikut masa juga. Baik, terima kasih doktor atas perkongsian yang telah diberikan. Bagi Irfan, ini merupakan satu sistem yang sangat sistematik untuk membantu kecemerlangan murid kita di peringkat sekolah. Jom kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Bersama kami dalam pentaksiran sumatif Didik TV KPM Dr. Ibrahim. Untuk segmen kali ini, apa pula diskusi kita? Okey, saya akan bincangkan tentang pentaksiran alternatif pendidikan rendah, iaitu PAPR. Sebagaimana yang kita sedia maklum, mungkin penonton sudah mendengar tentang pendidikan alternatif sekolah menengah. Betul. Sekarang kita ada pendidikan alternatif, pentaksiran alternatif pendidikan rendah pula. Di mana kita tidak akan tinggalkan murid-murid sekolah rendah yang berkeperluan khas ini, di mana pentaksiran ini atau kita kata PAPR ini merupakan satu bentuk pentaksiran alternatif bagi murid berkeperluan pendidikan khas MBPK yang mengikuti kurikulum standard sekolah rendah pendidikan khas kita di seluruh negara. Kemudian tujuannya ialah
Pertamanya, kita nak melihat tahap kebolehan MBPK kita di sekolah rendah untuk persediaan pembelajaran mereka ke sekolah menengah. Yang pertama. Yang kedua, kita nak mengenal pasti potensi dan juga kemahiran asas yang dimiliki oleh MBPK berdasarkan domain dan konstruk yang kita nak ukur. Okey, ini yang tujuannya. Ada dua tu yang paling besarlah. Jadi konsepnya, kita ada kurikulum standard sekolah rendah pendidikan khas, ada 7 di sana, ada kurikulumnya. Jadi penonton boleh lihat di sebelah kiri itu, dan kita ada 6 domain yang kita akan ukur berdasar kepada kurikulum tersebut, iaitu penguasaan diri, komunikasi, literasi, numerasi, kemahiran dan nilai. Okey, kita ada satu model era. Kalau para penonton sudah mendengar tentang PASM atau Pendidikan Alternatif Sekolah Menengah, dia menggunakan model yang hampir sama, iaitu environment, reaction, kemudian recognition dan acknowledgement. Di sini kita ada instrumen juga berbentuk tugasan, projek maupun aktiviti dan juga simulasi. Itulah instrumennya kita yang bersepadu. Bersepadu bermaksud dia gabung antara kurikulum itu dan ada evidence yang dilihat oleh guru di sekolah. Kemudian adalah standard kebolehan yang saya akan jelaskan sekejap lagi. Daripada situ, kita letaklah skor yang sepatutnya. Pelaporan itu dalam bentuk potensi kemahiran dan tahap kebolehan yang mereka capai. Okey, seterusnya kita lihat konstruk. Ada 6 tersebut. Penguasaan diri, komunikasi, literasi, numerasi, kemahiran dan juga nilai. Di sini kita ada 24 kalau kita baca dalam table tersebut. Ada konstruknya, makan, minum dan seterusnya. Jadi kita lihat, ini 24 konstruk yang ada dalam PAPR. Tetapi kalau kita lihat PSM, dia ada lebih banyak daripada ini. Okey, standard kebolehan yang saya sebutkan tadi, kita tengok dari segi menegak, kita ada peringkat tahap ilmu, tahap amal dan juga tahap adab. Kemudian di sebelah kiri ke kanan mendata daripada diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat. Di mana kalau saya bagi satu contoh, pada tahap ilmu dan diri sendiri, murid berupaya mengetahui dan memahami perkara yang diukur dalam suatu konstruk di peringkat diri dia. Baik. Begitu juga kalau kita naik ke atas, macam mana murid itu berupaya melaksanakan, iaitu dia sudah mengamalkan. Dan pada peringkat adab, dia melaksanakan perkara yang diukur itu yang betul secara berterusan, so konsisten. Jadi nampaklah ada pemeringkatan dari segi ilmu, amal dan adab. Begitu juga kalau saya ambil satu contoh juga di peringkat diri, dia dapat berupaya mengetahui dan memahami perkara yang diukur dalam suatu konstruk peringkat diri, dan di peringkat keluarga pula di persekitaran kelas dia, dan juga di kalangan, dalam kalangan rakan sekelas dan juga guru dan juga penyelia. Begitu juga di peringkat masyarakat. Masyarakat di sini kita di sekolah rendah ni kita merujuk kepada persekitaran sekolah itu sendiri. Jadi ada pemeringkatan di peringkat diri, keluarga dan masyarakat. Ini contoh Irfan dan semua penonton bahawa aktiviti murid menghasilkan poster. Konstruknya ialah menulis sahaja. Murid MBPK, yang pertama kita lihat ilmu, dia dapat menyalin saja diri sendiri. Manakala di peringkat amal, diri sendirinya menulis. Dan di peringkat adabnya, mereka sentiasa boleh menulis dan membina perkataan, frasan ataupun ayat untuk menyampaikan idea-idea. Jadi begitulah. Begitu juga kalau di peringkat keluarga, kan? Rakan sekelas ataupun guru ataupun penyelia. Dan di peringkat akhirnya, di peringkat masyarakat, mereka boleh sentiasa berupaya menulis, membina perkataan, frasa, ayat untuk warga. Itulah paling tinggi, Irfan. Iaitu di peringkat adab dan juga masyarakat. Yang saya baca tadi. Iaitu murid berupaya menulis dan membina perkataan, frasa, ayat untuk menyampaikan idea bersama warga sekolah. Itu yang paling tinggilah. Okey, Doktor. Terima kasih atas perkongsian yang telah diberikan. Jadi sepanjang 30 minit kita bersama, Doktor, mungkin Doktor boleh memberikan sedikit rumusan. Okey. Saya suka mengesyorkan kepada guru-guru kita, kepada warga sekolah, kepada murid-murid, hatta kepada ibu bapa juga di luar sana. Ujian akhir sesi akademik ini merupakan satu pendekatan baru. Tapi bukan perkara baru pun, cuma pendekatan baru. Daripada peperiksaan akhir tahun kepada ujian akhir sesi akademik. Tujuannya adalah kita nak memperkasakan potensi murid. Daripada tahun 4, kelemahan murid akan naik ke tahun 5, dapat
berikan intervensi ataupun diberikan penambahbaikan oleh guru-guru seterusnya. Begitu juga daripada tahun 5 ke tahun 6. Dan daripada tahun tingkatan 1 kepada tingkatan 2 dan ke tingkatan 3 yang akhirnya mereka cukup berkemahiran, berpotensi dalam mata pelajaran mereka untuk mengambil SPM yang menjadi target yang paling jauh. Paling jauh di peringkat sekolah. Yang paling penting dan jauh. Terima kasih Doktor atas segala perkongsian telah diberikan. Kita mengharapkan dengan penilaian kepada ujian akhir akademik ini membantu murid untuk terus cemerlang, gemilang dan terbilang dalam peperiksaan. Kita doakan itu dan kita berjumpa lagi insya-Allah kalau rezeki. Dengan itu hanya di TV KPM. Salam sejahtera.